يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين، حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, yakni taufik, kekuatan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kekuatan ataupun taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentulah kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan anugerah taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat melaksanakan segala bentuk amal soleh. Mudah-mudahan ia menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Kita masih lagi dalam bab ats-tsani fi ijtinabil ma'asil qalb, iaitu bab pada menyatakan menjauhi maksiat qalb, maksiat batin. Kalau pada hari Isnin tu berbetulanlah hari Isnin kita masuk pada bab, kita akan masuk pada bab syarut ta'an juga. Cuma dia ijtinabil ma'asil al-mabatin, menjauhi maksiat yang batin. Maka samalah yang batin ni hak dalam, disebut hati, maksudnya maksiat itu yang di dalam hati seseorang. Qala musannif rahimahullahu taala, faslun pada menyatakan syarrut ta'am, yakni sangat gemar kepada membanyak makan, iaitu kejahatan yang amat jahat, kerana kenyang itu jadi daripada kuat anggota, dan kuat anggota itu membawa ia pada berbuat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala perbuatan maksiat, dan maksiat itu membawa ia kepada neraka. Kerana sebab itulah banyak makan itu jahat daripada yang jahat. Kulu washrabu wa la tusrifun, innahu la yuhibbul musrifin. Makan olehmu, minumlah olehmu, jangan kamu berlebih-lebihan, kerana Allah Subhanahu wa taala tiada kasih ya Allah akan orang yang banyak makan. Qala musannif rahimahullahu taala, faslun, ini suatu fasal, ini suatu perceraian. Bila sebut fasal, ini nak memberi perbahasan suatu perceraian pada menyatakan syarrut ta'an, buruknya makan. Maksudnya buruk makan tu makan yang melampau. Saya ni sangat gemar kepada membanyak makan. Kerana banyak makan itu dia membawa kepada kejahatan. Seperti mana musannif menyatakan, kerana kenyang itu jadi ia kuat, anggota. Bila seorang tu makan tu sudah tentulah jadi kuat. Macam bulan puasa lah, ataupun orang tu berpuasa sunat ke, bila puasa ni dia jadi lemah. Tu bila makan ni dia jadi tambah tenaga. Maka bila tambah tenaga itulah, kalau manusia yang tidak pandai menjaganya, maka ia membawa kepada maksiat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab maksiat makan ini adalah likullil amil makhluq, semua diminati oleh makhluk. Cuma makanan berbezalah. Makanan ni semua makhluk makan. Jin ada makanan dia, ayam ada makanan dia, apa lagi, ikan,
lembu, kambing dan sebagainya, ada makanan mereka. Manusia ada makanan dia. Maka perkara diminati oleh semua makhluk. Dan bila diminati oleh makhluk, manusia pula berpecah kepada beberapa golongan. Manusia munafik, kafir, dan Islam, dan mukmin tu. Jadi semua itu manusia makan. Batulah Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, laisa fil ardi syai'un asyaddu min tarki syahwatin. Tidak ada sesuatu yang tidak ada di muka bumi ini perkara yang lebih berat daripada nak meninggalkan syahwat. Maknanya perkara yang berkaitan dengan syahwat. Makan itu perkara yang berkaitan dengan syahwat. Sebab itulah kadang-kadang dia jadi payah sebab dia berkaitan dengan syahwat. Perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat, maka dia jadi payah. Syahwat mana? Syahwat yang melampau. Nafsu nak ada juga. Nak makan tu kena ada keinginan juga. Itu panggil nafsu. Tapi nafsu yang disebut di dalam kitab ini ialah nafsu yang dicela. Nafsu yang dicela oleh Allah dan Rasul, iaitu nafsu yang melampau. Nafsu yang orang panggil melanggar garisan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup kita ini ada garisan dia. Ada garisan syariat dia. Syariat ada garisan dia. Perundangan manusia ni macam mana? Manusia tak boleh bebas. Tak boleh bebas seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang mukmin ni dia ada garisan dia. Hatta berkaitan dengan makanan pun dia ada garisannya, kata Nabi SAW. Baik, itulah disebut di sini. Dan kuat anggota itu membawa ia kepada berbuat tegah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala perbuatan maksiat, dan maksiat itu membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentulah perkara maksiat ni neraka, tempat neraka. Jangan menafi sesuatu maksiat itu bukan neraka, tempat syurga. Ini ada suatu fahaman yang mana sudah lahir dah fahaman ni di belah barat, yang mana buat sesuatu maksiat iaitu tidak jadi masalah dan mesti masuk neraka. Ada fahaman tu. Ada saya baru tengok tempat apa disebut oleh ulama dalam kitab, betul. Tu fahaman tu di belah Eropah. Fahaman tu Islam lah, bukan orang kafir, orang Islam. Dia berfahaman bahawasanya fahaman dia, saya dah ingat dah nama tu. Ada, tapi dah ada disebut dalam kitab. Yang mana fahaman tu, bila kita buat maksiat ni belum tentu lagi kita masuk neraka. Dia fahaman dia satu lagi sama. Dia kata apa yang Allah Ta'ala turun bala kepada kaum Nabi Lut alaihissalam itu kebetulan. Tak mestinya begitu. Berapa ramai negara-negara yang beramal dengan fahaman-fahaman kaum Lut, tapi Allah Ta'ala tak tu pun dia. Ni orang Islam. Maka fahaman inilah dia masuk serat-serat dalam fikiran manusia, menyebabkan orang yang tidak memahami agama secara mendalam, akidah ni, dia pun faham, kalau buat maksiat belum tentu neraka, tak boleh hukum orang neraka. Sedangkan maksiat itu, diri maksiat itu adalah tempat neraka. Cuma kita tak boleh nak hukum mu neraka, mu memang masuk neraka, tobat masuk neraka. Tak boleh begitu. Cuma perbuatan dia tu, diri dia tu akan masuk neraka sekiranya dia buat maksiat. Sebab itulah musannaf, ulama-ulama terdahulu dia jaga sangat. Dia cermat. Ulama-ulama dulu dia cermat. Iaitu berkaitan dengan iaitu maksiat ini. Sebab itulah dia kata maksiat itu membawa ia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bentuk neraka ni, bahkan Nabi SAW mengatakan fannarul aulabi, neraka lebih utama. Itu berkaitan dengan banyak bercakap. Nabi apa sebut apa dalam Sunan Imam Ahmad, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut,
man kathara kalamuhu kathara saqtuhu. Barang siapa yang banyak cakapnya, maka banyak salahnya. Wa man kathara saqtuhu, barang siapa yang banyak salahnya, kathara zunubuhu, maka banyak dosanya. Wa man kathara zunubuhu, barang siapa yang banyak dosanya, fannarul aula bih, maka neraka lebih utama dengan dia. Angat Nabi sebut. Tu maknanya neraka ini sangat dekat kepada golongan-golongan orang yang berbuat maksiat pada Allah, orang yang melakukan dosa. Itu yang disebut oleh para ulama. Sebab ada dah fahaman ni bukan dulu kalau kita tengok belah-belah barat masuk dah fahaman ni. Fahaman nak beri sama, Islam ni sama rata belaka. Islam ni, bila sebut Islam ni boleh terima belaka. Boleh dalam perundangan Islam itu sendiri, syariat Islam ataupun orang panggil ta'dil tasyri', perundangan Islam itu boleh masuk fahaman-fahaman lain, boleh. Maknanya sebab dia kata Islam terbuka. Islam terbuka ni bukan maksud Islam ni boleh menerima ajaran itu dan beramal. Orang Islam boleh beramal dengan fahaman itu. Tidak. Maksud Islam terbuka ni, kamu masuk Islam tak ada masalah, sebab la yukallifullah, Allah Ta'ala tak paksa. Allah Ta'ala tak paksa nak masuk Islam ke tak masuk. Tapi fahaman itu tak boleh masuk. Jadi sebab itu fahaman itu sudah masuk dalam negara kita, yang mana kalau buat maksiat pun belum tentu lagi masuk neraka. Sedangkan diri maksiat itu sudah maq'ada minan nar. Siapa yang buat maksiat di atas dunia ini, maka Nabi SAW sebut maq'ada minan nar, seolah-olah dia menepah, dia seolah-olah dia tepah tiket neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Itu berkaitan dengan bab makan pun ulama qiyah lagi. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kerana sebab itulah banyak makan itu jahat daripada yang jahat. Sebab banyak makan ini, makan yang melampau lah, maksudnya dia akan mengundang kepada segala kejahatan. Kerana apa? Kerana diri banyak makan yang melampau itu, para ulama seperti Imam An-Nawawi, dia menyatakan dia menjadi seseorang itu kaslan, menyebabkan seorang itu jadi kaslan. Kaslan ni malah buat ibadah. Tu kaslan ni maknanya malah buat ibadah. Kaslanul ibadah, malah buat ibadah. Asal diri manusia ni, ciptaan manusia ni, sifat manusia ni Hanif ni maknanya manusia ni sifat semula jadi Allah cipta manusia ni iaitu Hanif, iaitu sentiasa cenderung ke arah kebaikan. Sifat manusia tu tu ke arah kebaikan. Allah Ta'ala cipta tu, cipta manusia tu. Sebab itulah diri manusia ni, orang-orang kafir kadang-kadang ada hak baik, dia baik tapi dia bukan Islam. Dia ke arah dia cipta Allah tu. Tapi apatah lagi kalau seseorang itu Islam, dan Islam itu ahsinul islamu, dia memperbaiki Islam dia. Dia tahu dia Islam, lalu dia memperbaiki Islam dia. Maka dia memperbaiki Islam dia, itulah maka Allah Ta'ala pelihara dia. Dan salah satu nak memperbaikkan Islam seseorang itu jaga makan. Jaga makan itu yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan makan, kerana dia punca kejahatan. Sebab dia tadi dia malah bila makan banyak, dia Allah malah buat ibadah. Tarawih jadi 20, jadi 2, jadi 8. 8 dia biasa dia buat 8 tu, hak buat 8 jadi 4. Hak biasa buat 4 jadi 2. Hak biasa buat 2 sama tu ada buat langsung. Tu hak biasa buat 2 langsung, ba'diyah ada buat langsung. Tu jadi kadang-kadang dia malah disebabkan makanan ni. Tu jadi antaranya wa'ida wa apa, iaitu waziyadal ibadah, dan ibadah jadi kurang. Dia jadi nisbah ibadah tu kurang, bertambah. Lepas tu Luqmanul Hakim tu hebat dia. Luqmanul Hakim tu kalau kita baca dalam kitab-kitab, contohnya kita baca dalam kitab apa, kitab
keterangan Imam Fudhil Iyad rahimahullah taala, iaitu hilyatul awliya, kehidupan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab Arab namanya Hilyatul Awliya, kehidupan kekasih-kekasih Allah. Luqmanul Hakim, rajulan salihan disebut. Ibnul Katsir rahimahullah taala pun nakal dalam kitabnya, rajulan salihan, seorang laki-laki yang saleh, zadal ibadah, dan dia juga kuat ibadah. Tu para ulama menyatakan sebab apa Luqmanul Hakim ni hebat dia. Salah satu mereka ni jaga makanan. Maka Luqmanul Hakim tu, bahkan kalau kita bacalah sejarah-sejarah mana-mana pun, Imam Syafi'i ke apa lagi ulama-ulama dulu, kita cek tentang pemakanan para ulama-ulama ataupun orang soleh terdahulu, sebab apa hebatnya dia dapat buat ibadah. Tu tidak lain tidak bukan kebanyakan mereka menjaga makanan. Mereka makan sampai kenyang, tapi mereka makan tidak melampau. Tidak melampau sehingga nak menyawa pun tak boleh. Itu di antaranya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran suratul Al-A'raf, kulu washrabu wa la tusrifun innahu la yuhibbul musrifin. Kulu, Allah Taala kata makanlah olehmu. Allah Taala perintah makanlah sekalian olehmu. Allah Taala tahu asbab musabab makanan itulah manusia jadi kenyang. Sebenarnya makanan itu tidak boleh mengenyang, tapi hanya sebab musabab. Api tidak boleh membakar, tapi asbab musabab. Allah buat sebab musabab. Makan itu menyebabkan manusia jadi kenyang. Tu bila manusia makan menjadi kenyang, Allah Ta'ala tahu sebab dia menciptakan manusia. Lalu Allah kata kulu washrabu, makanlah olehmu dan minumlah olehmu. Makanlah, minumlah. Berbagai-bagai bentuk makanan dipersilakan, tak masalah. Tapi la tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Jangan melampau. Allah Ta'ala perintah jangan. Dan kalau kita lihat tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, la tusrifu itu kerana dia kata la di situ la lil mudarrah. La ni banyak makna juga dalam bahasa Arab ni. La ada makna nafi, nahi, apa lagi. La di sini dengan makna lil mudarrah. Maknanya la dengan makna jangan, makna kalau kamu buat akan menjadi mudarat pada diri kamu. Itulah dengan makna mudarat. Itulah sebutir itu la tushrabu. Maknanya kalau kamu nak buat juga boleh, tapi akan mendapat kemudaratan pada tubuh badan kamu. Itu kata Allah. Bukan setakat mendapat kemudaratan di dunia, yakni bentuk jasmani jadi rosak, jadi penyakit, mari begini macam-macam penyakit, dan rosak juga, jadi mudarat juga kepada kerohanian. Dua tu ulama tafsir. Kerohanian itu maksudnya inilah nak orang panggil nak menghidupkan ibadah, nak buat zikir, nak buat ibadah itu, nak buat ni, tu jadi mudarat. Ataupun kerohanian itu dia mari sifat-sifat lain. Sifat-sifat hak molek, sifat-sifat hak yang dikeji, hak yang disebut Imam Ghazali 10 tu. Hak atas pun tu pun ada disebut 10. Dia mari sifat-sifat hak molek, takabur, sombong, tu wujud, dengki, macam-macam. Dia mari sifat-sifat tu. Sebab berpunca daripada makanan. Innahu la yuhibbul musrifin. Dah cukup lagi. Allah Taala menyatakan jangan berlebihan. Kerana apa? Kerana bahawasanya Allah itu la yuhibbul musrifin, dia tidak suka berlebihan. Batulah umat Nabi Muhammad ni sebagai umat wasata, umat pertengahan. Maksudnya apa-apa pemberian yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad supaya ambil secara pertengahan. Maksudnya khususnya dalam bab makan, dalam pertengahan. Boleh makan tapi pertengahan, jangan melampau. Jangan tak kenyang pula, jadi masalah pula. Mana pertengahan. Itu wasata, ataupun nisbatu Rasulullah SAW. Kalau kita lihat
kisah-kisah para Nabi SAW ataupun para sahabat ataupun awliya kekasih-kekasih Allah, tu dicerita dalam kitab-kitab yang mu'tabar, mereka itu minum air pada nisful inat cawang tu, inat panggil ataupun bekah diambil separuh je. Maksudnya kalau ni air dalam cawang, kalau kita baca lah secara mana pun, air itu diambil air separuh je, ambil separuh dia pun minum. Tu sebab apa kata ulama, kekasih-kekasih Allah, para ulama dulu ataupun sahabat terdahulu, mereka ambil separuh kerana dia nak berpandukan kepada hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW, naha antum bitamassusi, iaitu berkaitan jangan bernafas. Bila air banyak dalam cawang ni kita minum, tak cukup nafas, lepas tu tiup pula, menyamu pula. Jadi sebab itulah dia ambil separuh. Jadi nak ambil penuh pun tak ada masalah. Kalau kita nak pergi kedai, kita kata tuan kedai, saya nak separuh je sebab saya nak ikut sunnah Nabi SAW. Tak perlu gitu. Maksudnya bila dah air penuh tu, maksudnya jangan bernafas. Sebab apa? Di situ para ulama menunjukkan Rasulullah nak buat mu'abbarah sebagai pengajaran, apa-apa dalam bentuk minum, apa-apa dalam bentuk makan, iaitu jangan berlebihan, jangan melampau, ambil separuh-separuh je. Tu begitu juga dengan makanan. Sebab apa Rasulullah SAW suruh bila makan nasi ke, ambil daripada tepi dulu, tak boleh gaul macam setengah orang India dia gaul ramah habis nasi ni, tu habis dia letak habis tu. Sebab apa disuruh ambil daripada tepi? Kerana kata ulama, kerana nak menunjukkan bila makan itu kena makan sikit-sikit. Banyak lagi lah hikmah dia supaya tak bazir, makanan tidak punah. Itu di antaranya disebut oleh para ulama, supaya tidak melampau. Tu perbahasan para ulama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada kasih ia orang yang banyak makan, maka tak kala engkau ketahui hai murid akan tegahan Allah Ta'ala, dan tiada ia kasih akan orang yang kenyang, yakni melampau, dan engkau itu sangat berkehendak kepada kasihnya Allah, maka kurang olehmu akan makan dengan sekali sedikit. Qala musannif rahimahullah ta'ala, hingga kekal olehmu akan makan sekadar kuasa engkau berbuat ibadah akan Tuhanmu, nescaya dikasih akan dikau. Kata musannif rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu hei murid, yakni orang yang nak menjalan hati ke haratillah. Murid, kalau murid dalam kitab fiqh itu pelajar, maknanya antara guru dengan pelajar. Kalau murid duduk dalam kitab fiqh, kitab tasawuf, kitab hikam ke, kalau kita jumpa dalam kitab hikam, hai murid disebut, ataupun kitab-kitab tasawuf lain, itu ialah salik. Salik ialah orang yang nak menjalan hati ke haratillah. Itu perbezaan dia. Apa dia kata? Ketahui oleh murid, yakni orang yang nak menjalan hati ke haratillah, iaitu akan tegah hak Allah Ta'ala. Kamu kena tahui hak tegah Allah Ta'ala ni, dan tiada ia kasih orang yang kenyang, yakni Allah Ta'ala tak kasih orang kenyang yang melampau. Tu sehingga membazir, tak boleh. Allah Ta'ala tak suka perbuatan itu, dan engkau itu sangat berkehendak kepada kekasihnya Allah. Iaitu kata musannif, engkau tahu bahawasanya engkau ni sangat berkehendak nak jadi kekasih Allah. Sebab semua manusia nak jadi kekasih Allah. Tiada gunanya hidup kalau tidak menjadi kekasih Allah. Sebab hakikatnya dia akan bertemu juga dengan Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua saja, bila bertemu Allah dua, sama ada jadi aduwallah ataupun hubbullah. Tu sama ada menjadi kekasih Allah ataupun musuh Allah. Nauzubillah min zalik.
Jadi musuh Allah syaqiyyun azabun syadid. Jadi ke musuh Allah akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi kekasih Allah walahum rahmatu syumuliha. Orang yang menjadi kekasih Allah, dia akan mendapat rahmat secara syumul, secara keseluruhan. Mana rahmat kekasih Allah tu, Allah Taala beri rahmat belaka. Itu di antaranya orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu nak jadi kekasih Allah, hendaklah jangan makan yang melampau. Makan kenyang tu boleh, tapi jangan melampau sehingga membazir. Maka kurangkanlah olehmu akan makanmu dengan sekali sedikit. Maknanya kalau boleh kurang makan. Tu makan boleh, tapi jangan melampau lah, tu maksudnya. Dan hingga kekal olehmu makan sekadar kuasa engkau berbuat ibadah akan Tuhanmu, nescaya dikasih akan dikau. Jadi bila itu supaya jadi kekal atas diri kita, makan sekadar kekuatan untuk buat ibadah. Sebab tu disebut ibadah. Maknanya diri kita makan tu biar niat ibadah. Biar kita nak buat ibadah pun, kita nak makan minum air, niat ibadah. Tu sebab diri orang beriman ni, dia ambil air, minum air ke dapat pahala, kerana diri dia tu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah permulaan bila seorang tu makan, dan dapat tidak dia kena baca bismillah. Tu baca bismillah sebab apa? Diri baca bismillah itu aslul ibadah, asas kepada ibadah. Kata Rasulullah SAW. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha sebut dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya an yudhkara ismallah fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalihi wa akhirihi. Tu Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah SAW bersabda, apabila makan salah seorang daripada kamu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Tengok asas kepada ibadah. Asas kepada ibadah. Sebab apa? Fa in nasiya, kalau dan begitu juga kalulah kamu lupa. Nasiya ni kalulah kamu lupa. Kalau kamu lupa, an yuzkara ismallah, lupa nak baca bismillah ni fi awwalihi, pada awalnya permulaan nak makan tu, maka bacalah bismillahi awwalihi wa akhirihi. Dalam riwayat lain kata syaitan akan jadi muntah balik. Tu syaitan akan muntah balik. Tu orang yang baca bismillahi awwalihi wa akhirihi tu hebat. Tu ataupun bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, baca begitu. Kadang-kadang sebab makanan ni, kadang-kadang manusia tak ingat. Bila makanan hidang di hadapan dia, kadang-kadang dia lapar ke apa ke, dia dah haga sangat, tak sedar. Jadi ambil tu tak baca bismillah. Maka jangan lupa bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, bismillahi awwalihi wa akhirihi. Kena muafakat lah, jangan pula bismillahi awwalihi wa akhiruhu. Dak comel. Bila kena muafakat bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, bila lu bila sebut dhammah belaka. Tu sebab orang panggil nak muafakat tu. Tu nak muafakat dengan hak permulaan tu. Jadi sebab itulah Rasulullah ajak bila lupa pun kena baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Sebab apa? Sebab asas kepada ibadah itu, membawa keberkatan itu ialah iaitu dalam makanan itu, menyebabkan seorang itu Allah Ta'ala beri kekuatan dalam dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin ahabbu ila Allah Ta'ala min ju' wal 'atash wal 'atashin. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada amal yang terlebih kasih kepada hak Allah Ta'ala lain daripada lapar dan dahaga. Kerana sedikit makan itu iaitu memadai dengan sedikit harta, dan sedikit harta itu tiada sangat berkehendak kepada mengusaha dan meninggal usaha itu, selamat ia daripada kejahatan manusia dan tinggal ibadah, dan selamat daripada kedua itu membawa kepada syurga. Sebab itulah lapar itu dinama anak kunci syurga.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala, sabda Nabi SAW, tiada amal yang tersangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah lapar dan dahaga. Maksud lapar di situ orang panggil jangan melampau. Maksudnya lapar. Lapar di sini yakni boleh kita buat ibadah. Kita makan tapi kita boleh buat ibadah. Maknanya kenyang tak melampau. Makan tu tak terlalu kenyang. Kalau lapar tak boleh juga. Tak boleh juga kalau lapar. Tu bab tu lama murah hadis tu kena kalau baca secara cerita hadis Nabi memang kita faham gitu. Tapi perbahasan ulama menyatakan ju' di situ ialah lapar di situ maksudnya jangan melampau. Kalau lapar dalam buat ibadah jadi makruh. Nak sembahyang isyak perut duduk lapar. Tu. Tak jadi juga jadi makruh buat ibadah. Lepas tu Nabi SAW kata bila kamu lapar hendaklah kamu pergi nyamah makanan dulu. Supaya tidak mengganggu hati kamu dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Kalau kamu nak kecing, pergi kecing dulu, baru selesai ibadah. Melainkan tak kala waqdayatul waqti, tak kala nak waktu tu dah nak habis. Tu kena walaupun kenyang ke, lapar ke, dahaga ke, kena pergi sembahyang juga. Sebab waktu ada berapa minit lagi, kena pergi sembahyang juga. Tu di antaranya. Jadi itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kerana sedikit makan itu kerana sedikit makan itu iaitu memadai ia dengan sedikit harta, iaitu bila makan sedikit ini ia tidak membawa kepada pembaziran harta, kerana ia membawa kepada sedikit penggunaan harta. Jadi kadang-kadang harta seorang tu dia banyak guna, dia ni sebuah makanan saja kadang duk bazir makanan saja. Sebab apa? Harta tu RM1 dia tu duk bazir ke makanan. Kalau dia makan tu tak ada masalah, ni dia membazir, dia membuang. Dan sedikit harta itu iaitu tiada sangat berkehendak kepada usaha. Sedangkan sedikit harta itu tidak berkehendak kepada berusahakannya. Bila orang harta sedikit ini dia tidak berkehendak kepada mengusahakannya. Sebab kadang-kadang kalau dia harta banyak, dia membazir, maka itu dikatakan barang syubhat yang kita telah sebut dah sebelum ni. Tak boleh. Tapi kalau dia makan, dia beli, kadang dia tidak membazir, maka itu tidak menjatuh syubhat. Itu kita telah sebut dah. Orang panggil perkataan khuyala. Khuyala ni panggil sombong. Dia iktibar kepada jubah Arab dulu, zaman Rasulullah dulu. Jubah ni Rasulullah iaitu orang pakai jubah labuh sampai rapat ke tu dilarang. Sebab apa? Sebab dikatakan ada khuyala, sombong. Tapi para ulama menyatakan tak jadi masalah. Tu tak jadi masalah. Tu kerana perbahasan hadis yang lain. Cuma dikatakan pakai jubah di atas buku lali tu kerana iktibar pada suatu hari Rasulullah lalu suatu tempat tu Rasulullah akad jubah. Maka tu cuma jubah kalau labuh tengok ada air najis tu tak boleh lah. Tu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan meninggal usaha itu selamat ia daripada kejahatan manusia. Jadi harta dia banyak, tiba-tiba dia membazir, jadi menyebabkan dia kena usaha lagi. Usaha sebab apa? Dah cukup harta ni, terpaksa. Sebab apa? Harta dia tu dia bazir. Dia beli makanan, dia buat bazir. Sepatutnya beli itu, nak beli apa-apa belilah, ada masalah, tetapi jangan membazir. Dan bila dia berusaha, dia meninggal, maka meninggal usaha itu selamat ia daripada kejahatan manusia. Jadi kalau dia tidak berusaha, maka dia selamat daripada kejahatan manusia. Itu maksudnya. Maksudnya oleh kerana asalnya kalau harta dia tu padan dah untuk makan minum dia, tapi oleh kerana dia membazir, terpaksa dia kena usaha. Bila dia berusaha, dia kena bersaingan dengan manusia. Tu memang dah lagi dah. Bila sesuatu dalam perniagaan ke tu ada bersaingan dengan manusia. Tapi kalau dia berhadapan dengan kejahatan manusia, itu silap dia. Sebab dia ketika dia mencari harta itu, tak kala itu dia membazir. Dia membazir itu tak salah. Cari nafkah itu suatu ibadah, suatu ibadah.
Cari harta itu suatu ibadah. Tetapi kalau membazir, ada jadi ibadah dah. Itu perbahasan para ulama. Dan tinggal ibadah itu dan selamat daripada kedua itu membawa kepada syurga. Dan tinggal yakni iaitu dan tinggal ibadah dan selamat daripada keduanya itu iaitu membawa kepada syurga. Jadi tinggal kepada ibadah iaitu tinggal kejahatan manusia ni, dan begitu juga tinggal keselamatan keduanya ibadah dan selamat itu membawa kepada syurga. Jadi maksudnya bila diri seseorang itu dan tu muqabalah tu, bagi muqabalah maksudnya jadi diri seseorang itu mengerjakan ibadah dan selamat mengerjakan ibadah itu membawa kepada syurga. Tu dan ni batu Jawi kadang-kadang dia ada ayat-ayat muqabalah ni dia berlawanan balik. Sebab itulah lapar itu dinama anak kunci syurga. Anak kunci syurga bukan kita anak kunci syurga. Ya ada juga kita Jawi namanya kita anak kunci syurga. Itu jadi sebab itulah lapar itu sebagai anak kunci syurga. Jadi sebab itulah hakikatnya perbahasan para ulama menyatakan lapar ini iaitu makan itu sentiasa diikuti oleh syaitan. Syaitan sentiasa mengikuti orang-orang yang makan, kata Rasulullah SAW. Seperti mana hadis Jabir menceritakan sebuah hadis mana saya tengok dalam kitab Sabaqah Safiyah Imam Subaqi, kan dalam kitab Imam Nawawi iaitu Radah Imam Nawawi pun ada. Dia kata apa? Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam inna syaitan yahduru ahadukum 'inda kulli shay'in min sya'nihi hatta yahduru 'inda ta'amihi fa idza saqatat luqmata ahadukum falya'khudhuha falyummit kama kana biha min adha thumma la ya'khudhuha wa la yad'aha lisyaitan fa idza farra falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah. Itu murad para ulama menyatakan. Saya baca hadis ni sebab saya mengaji kitab ni dengan Kurang Kerja Rahim ni, dia bawa hadis ni. Jadi saya cari-cari dalam kitab, ada jumpa dalam kitab Sabaqah Safaqi, begitu juga Imam Bukhari disebut tentang hadis ni. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW? Sesungguhnya syaitan itu selalu mengikuti setiap perbuatan seseorang. Syaitan itu ikut semua perbuatan orang ni, sehingga sewaktu ia makan pun syaitan akan ikut dia. Syaitan ni ikut semua kita, nak buat sesak kita, sehingga kata Rasulullah pada tempat makanan pun syaitan ikut. Apabila suapan salah seorang di antara kamu itu terjatuh, maka ambillah dan bersihlah kotoran yang melekat padanya. Kalau makanan tu yang kering lah, jatuh sekejap, ambil selalu. Jangan jatuh lama tu, tak boleh lah. Tu maknanya bersih. Kalau perkara tu tidak mengenal lagi, kalau tak ada air najis dan sebagainya, ambil bersih. Kemudian makanlah dan jangan dibiarkan dimakan oleh syaitan. Nasi, kadang-kadang dia makan nasi tumpah atas meja ke apa ke, tak boleh tu makanan tu. Tu kalau ada makanan tu dia buang atas lain. Tu jangan biar begitu, kerana syaitan dia akan kutip balik tu. Dan apabila ia selesai makan, maka hendaklah ia membersihkan sisa-sisa makanan yang melekat pada jarinya. Jadi bila sudah makan ni asabi', salah satu asabi' ni 3 jari. Tu biasa orang makan, Rasulullah makan 3 jari. Maknanya kalau kita makan 5 jari belaka, bersih belaka ni hak yang disuruh Rasulullah. Sebab apa? Sesungguhnya ia tidak mengetahui pada bahagian manakah daripada makanan itu yang mengandungi keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya jalan nak pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni salah satunya bila makan ni kena berhati. Hatta berkaitan dengan lalat zubah ni lalat jatuh dalam air pun, dalam laut, ia gula kawah banyak. Gula kawah ni banyak. Bila lalat jatuh, dia kata kena buang lalat ni. Saya dah makan, dia kata bisa kata. Maka perbuatan itu dia tegur Rasulullah. Sehingga Rasulullah kata wasihadil syifa, sebelahnya sayap nyamuk tu, sayap lalat itu ada syifa. Contohnya air segelas dia tu.
Di atas orang pula kadang-kadang dia boleh makan, boleh minum, ada tak minum. Tu. Tapi Rasulullah suruh selang lalak tu. Rasulullah kata selang lalak tu. Fal yusli, iaitu kamu selang lalak tu. Maknanya jangan bazir. Kotor lalak tu dia main kat najis. Dah Rasulullah kata sebelah sayap dia tu dia ada penawar. Tu. Lepas tu lalak tu dia jatuh dalam air, dia jatuh dalam gula kawah ke, jangan anda kotor. Kalau dia buang tu air tu ataupun dia buang terus ke gula kawah tu, tak boleh. Tu dilarang Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab ada penawar. Hak situ pun berkaitan dengan zubabah, berkaitan dengan lalak pun Rasulullah suruh jaga lagi. Maknanya dah jadi bakteria ataupun racun ke apa ke, cakit ke apa, dak Rasulullah kata dak. Tu sehingga Abdullah bin Mas'ud menyatakan alaika bi yaqinillahi azza wa jalla, alaysa bi yaqini sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu tidak yakin dengan pemberian tahu Rasulullah sallam? Itu berkaitan dengan zubabah lalala. Itu perbahasan zubabah lalak ni panjanglah. Tu qala musannif rahimahullahu taala. Jadi saya sekali dulu qala musannif rahimahullahu taala, dan inilah yang terlebih kasih kepada Allah dan tiada yang sangat berkehendak bagi murid melainkan akan keduanya, yakni selamat. Dan inilah yang terlebih dikasih. Kita berhenti di situ, dan inilah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini, mudah-mudahan ia menjadi amal soleh yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ambil ibrah apa yang disebut oleh para ulama dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akinna bit taqwa wa jannibna al-'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.